Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam siri penjelasan saya ke atas buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini, kita telah pun membicarakan ayat 63 surah An-Nur. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberi peringatan kepada kita semua ini, hendaklah kita ini berhati-hati daripada sengaja menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita berhati-hati kerana dibimbangi Allah akan menimpakan kita fitnah atau menimpakan kita azab yang pedih di hari akhirat kelak. Apakah fitnah itu? Bagaimanakah fitnah itu? Dan bagaimana kita hendak mengelaknya? Maka dalam video ini saya mahu menjelaskannya, ya. Baik, kita masih lagi dalam buku ini, muka surat 161 dan seterusnya. Buku 90 pelajaran tentang bid'ah, edisi PDF, muka surat 161 dan seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan, satu perkara yang ingin saya jelaskan. Antara sunnatullah, antara peraturan Allah Subhanahu Wa Taala ialah sesiapa yang berpaling daripada ayat Qurannya, berpaling daripada sunnah Rasulnya, maka Allah akan memalingkan orang itu. Sebaliknya, sesiapa yang mengikuti ayat Quran, hadis Rasulullah, sunnah Rasulullah, maka Allah SWT akan memberi dia hidayah untuk mengikuti lagi banyak ayat Quran, lagi banyak sunnah Rasulullah SAW. Ini adalah satu peraturan daripada Allah SWT. Ini adalah yang kita sebut sebagai sunnatullah. Dan kita ada dalil-dalilnya yang dapat dirujuk daripada Al-Quran. Baik, pertama kita bincang tentang orang yang sengaja berpaling daripada Al-Quran dan Sunnah. Mari kita rujuk pertama sekali surah Saf, surah As-Saf, surah nombor 61 ayat nombor 5. Surah nombor 61 ayat nombor 5, di mana Allah SWT berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Maka tak kala mereka berpaling, maka Allah memalingkan hati mereka, dan Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang fasik. Ingat, perhatikan ayat ini, maka tak kala mereka berpaling, maknanya pada saat mereka berpaling itu saja, Allah memalingkan hati mereka. Mereka berpaling, kita bagi ayat Quran, tak mahu, kita bagi hadis, engkau ni tak habis-habis bab bid'ah. Mereka berpaling, maka Allah memalingkan hati mereka dan Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang fasik. Ayat 60, surah 61 ayat nombor 5. Seterusnya mari kita rujuk ayat dalam surah yang biasa kita baca pada malam atau siang Jumaat, yang ini surah Al-Kahf, surah nombor 18 ayat nombor 57. Okey. Surah nombor 18 ayat 57, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man azlamu mimman zukkira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi azanihim waqra wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu izan abada. Wa man azlamu mimman zukkira bi ayati rabbih. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhannya, fa'arada anha, maka mereka berpaling daripadanya, wa nasiya ma qaddamat yadah, dan mereka melupakan apa yang telah dilakukan oleh kedua-dua mereka. Inna ja'alna, disebabkan apa yang mereka buat itu, apa? Sebabkan mereka berpaling, inna ja'alna, sesungguhnya kami menjadikan ala qulubihim akinnatan, kami menjadikan atas hati mereka tutupan, ayyafqahuhu, sehingga mereka tidak dapat untuk memahami. Ayyafqahuhu dari perkataan faqih, tak dapat nak faham.
wa fi azanihim waqra, dan di telinga mereka ada sumbatan, sehingga wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu izan abada, sehingga apabila kamu menyeru mereka, kamu memanggil mereka kepada hidayah, mereka tidak sekali-kali akan dapat menerima hidayah itu selama-lamanya. Tuan-tuan dan puan-puan, surah yang biasa kita baca, surah Al-Kahf ayat nombor 57. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang kita bagi peringatan dengan ayat-ayat Tuhannya? Yang ini ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa yang baginda sabdakan, apa yang baginda buatkan, apa yang baginda approve, apa yang baginda tidak buat daripada urusan agama, semua itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga, ya. Bukan baginda yang sendiri-sendiri suka. Sengaja dia itu fa'arada anha, sengaja dia berpaling daripadanya, wa nasiya ma qaddama yadahu, dan dia melupakan apa yang dilakukan oleh tangan-tangannya. Disebabkan dia berpaling itu, sesungguhnya kami menjadikan di atas hati mereka tutupan, dan tutupan sehingga mereka tidak dapat memahami, dan di telinga mereka ada sumbatan, wa azanihim waqra wa in tad'uhum ilal huda, sehingga apabila kamu menyeru mereka kepada hidayah, falan yahtadu izan abada, mereka tidak sekali-kali akan dapat menerima hidayah itu selama-lamanya. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita perhatikan, ya, di kalangan orang-orang yang suka melakukan bid'ah, mereka semua pada awalnya bermula dengan satu bid'ah yang kecil. Tetapi mereka makin lama, makin banyak, dan makin besar bid'ah tersebut. Kenapa? Sebab bid'ah yang pertama mereka buat itu adalah palingan yang pertama. Apabila palingan yang pertama, Allah pun telah menutup mereka daripada hidayahnya, sehingga dengan itu mereka tidak lagi mendapat hidayah. Sebab apa? Mereka yang pada awalnya berpaling, bukan sengaja Allah yang menyesatkan, tetapi mereka sendiri yang memilih untuk berpaling daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, orang yang membuat bid'ah, orang yang mencintai bid'ah, jika anda memerhatikan mereka, pada mulanya bid'ah itu sikit-sikit, tapi makin lama, makin banyak, dan makin besar. Sehingga kan, macam yang setengah viral sekarang ni kan, ada 2-3 orang ustaz tu yang jumlah bid'ahnya tu punyalah banyak. Sampai saya pun tak tahu nak kata apa-apa. Kan banyak yang telah dikritik di media sosial apa itu kan, jumlah bid'ahnya tu punya banyak. Sampai saya terfikir macam mana dia boleh sampai ke tahap itu, ya, tahap bid'ah begitu banyak. Tapi kalau kita rujuk ayat ini, kita faham, ya, kenapa ia berlaku demikian. Demikian juga, ya, berdasarkan ayat surah Al-Kahfi ini, Allah menutup hatinya sampai dia tak dapat faham. Sebab tu sebagian orang, kita jelas dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Urdu, dalam bahasa Tamil, semua bahasa dengan macam-macam cara penyampaian, dengan macam-macam contoh, dengan macam-macam analogi, dia tak faham juga bab bid'ah ni. Kenapa? Sebab Allah yang telah menutup hatinya. Ya, sampai bukan di kalangan orang awam tau, di kalangan ustaz-ustaz yang pencinta bid'ah ni pun, kita bincang, kita explain bab bid'ah, dia masuk lagi, habis kamu tu pakai mikrofon tak bid'ah, Hafiz, engkau bawa kapal terbang tak bid'ah. Dia ke situ juga tau. Yang cakap ni bukannya level marhain, level ustaz, level tinggi ni, kita pun macam mana ustaz ni. Tapi disebabkan mereka berpaling, maka Allah menjadikan di atas hati mereka itu tutupan, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, ya tuan-tuan dan puan-puan. Demikian juga ada sumbatan dalam telinga mereka dengar, tapi mereka tidak dapat menerima hidayah daripada apa yang kita seru itu. Bukan saya cakap kosong-kosong, tapi rujuk ayat 57 surah Al-Kahf, ya, yang baru kita baca tadi. Demikian juga surah Saf, surah yang 61 ayat nombor 5. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sangat penting untuk dijauhi bid'ah yang sekecil-kecil mana pun. Sebab bagi setiap orang tu, bid'ah yang kecil itu merupakan palingannya yang pertama daripada kalam Allah dan kalam Rasulullah. Dan palingan pertama itulah yang akan menjadi kita sebut apa? Starting point.
untuk dia first bid'ah, second bid'ah, third bid'ah, fourth bid'ah, makin banyak, dan yang mula-mula tu mungkin bid'ah yang kecil. Kemudian dia menjadi lagi besar, kemudian daripada bid'ah yang melibatkan ibadah berkembang kepada bid'ah yang melibatkan akidah pula. Okey, makin besar, makin serius. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sangat penting untuk menjauhi bid'ah daripada sekecil-kecilnya, daripada seawal-awalnya, baik bagi diri tuan-tuan, puan-puan dan seluruh ahli keluarga. Ini saya cakap bukan sembang-sembang kosong, tetapi berdasarkan dalil-dalil Al-Quran yang kita baca. Bahkan kadang-kadang seseorang itu Allah SWT memberi dia satu istidraj sampai dia benar-benar berkuasa, benar-benar diberi kemudahan melaksanakan bid'ah tersebut sehingga dia merasakan dirinya seolah-olah berada di atas kebenaran. Apa dalilnya? Mari kita rujuk surah An-Nisa, surah keempat ayat nombor 115. Surah keempat ayat nombor 115, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan sesiapa yang menentang Rasulullah SAW min ba'di ma tabayyana lahu, setelah datang kepadanya penjelasan, telah pun diberi penjelasan oleh saya dan geng, dan banyak lagi ustaz-ustazah sunnah telah diberikan penjelasan, sengaja dia hendak menentang, sengaja dia hendak menyelisihinya. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan yang lain daripada jalan orang-orang yang beriman. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila ayat ini diturunkan, siapakah yang dimasukkan dengan orang-orang beriman itu? Mereka ialah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat, mereka adalah generasi terawal umat Islam. Ketika ayat ini diturunkan, mereka itulah yang dimasukkan. Sebab itu, di sisi kami ada satu kaedah yang disebut lau kana khairan la sabaquna ilahi. Seandainya ia baik, nescaya mereka, yakni para sahabat, terlebih dahulu akan mengamalkannya. Bila mereka tak amalkan, berarti ia tidak baik. Bila mereka tidak amalkan, berarti ia bukan jalan mereka. Kalau kita buat, berarti kita mengikuti jalan yang berbeza daripada para sahabat. Jadi, tuan-tuan, apabila seseorang itu menentang Rasulullah setelah diberikan penjelasan, orang yang tidak tahu dimaafkan. Sila rujuk video saya, buat bid'ah dalalah tetapi dapat pahala. Sila rujuk di situ, sebab orang yang sejujurnya tidak tahu memang diberi kelonggaran, memang diberi kemaafan, bahkan mungkin boleh dapat pahala, ya, seperti saya telah jelaskan dalam video buat bid'ah dalalah tetapi tetap dapat pahala. Okey, tapi sekarang ni dia sengaja menentang setelah mim ba'di ma tabayyana lahul huda, dijelaskan kepadanya apakah yang hidayah itu, dan dia sengaja nak ikut jalan lain daripada orang-orang beriman, yakni para sahabat. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami memberi dia kuasa untuk buat apa yang nak buat tu. Lalu dia nak buat bid'ah tu menjadi satu kemudahan. Bahkan bid'ah itulah yang dimenangkan, dan sunnah itulah yang menjadi tertekan disebabkan banyak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cuba lihat di Malaysia ni begitu bermaharaja mereka yang berbuat bid'ah, baik dari sudut akidah maupun ibadah, seolah-olah macam ada kuasa, macam ada kemudahan. Apa yang sebenarnya tu? Rujuk ayat 115 surah An-Nisa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sangat bahaya, ya. Bid'ah ni dia mula kecil, besar sampai ayat 115 ni Allah bagi kekuasaan, Allah bagi kemudahan untuk mereka sewenang-wenangnya melakukan kesalahan itu. Jadi sangat bahaya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sangat bahaya, ya. Baik, bagaimana pula kalau seseorang itu mengikuti hidayah daripada yang kecil-kecil lagi? Okey, baik. Pertama, mari kita rujuk surah Maryam. Surah Maryam, surah nombor 19 ayat nombor 76. Surah nombor 19 ayat nombor 76, rangkap pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yazidullahu allazina ihtadau huda. Dan Allah menambah hidayah
bagi orang-orang yang menerima hidayah. Maknanya orang yang terima hidayah ni Allah tambah. Orang tu dia tak pernah tahu. Tiba-tiba dia baru tahu bahawa sunnah Nabi SAW bila nak mandi ke, nak pakai pakaian ke apa ke, baginda selalu mulakan dari yang sebelah kanan. Lalu dia pun buat. Ini benda yang kecil. Bila dia mandi, dia basahkan badan yang sebelah kanan dulu, tangan, kaki. Bila dia mula nak sabun, yang sebelah kanan dulu. Kemudian, kemudian keluar tandas. Dia mendapat tahu zikir yang warid, yang sahih daripada Rasulullah SAW, sekadar menyebut ghufranaka. Dia pun hafal dan dia pun amalkan. Sunnah yang kecil. Tetapi itu hidayah yang diambil. Maka Allah akan wa yazidullah, Allah akan menambah dia dengan hidayah. Dia pergi masjid surau sebagai contoh misalnya. Dia baca, masuk masjid kaki kanan. Maka dia pun masuk masjid kaki kanan dulu. Walaupun ada tangga ke, ada pintu ke apa ke, dia sengaja adjust langkahnya tu supaya kaki kanan. Masuk dewan utama yang ada kapet tu pun kaki kanan. Bila dah habis dia baca sunnah Nabi yang Nabi ajar, keluar tu kaki kiri. Jadi bila keluar daripada dewan utama ke dewan luar, kaki kiri dulu. Kemudian tangga tu kaki kiri dulu. Bila nak pakai kasut slipper ke, kaki kiri dulu. Perkara kecil. Tapi dia baru tahu, dia baru belajar, oh ya ke? Maka dia pun mengamalkannya. Maka dia menerima hidayah, Allah menambah baginya hidayah lagi. Jadi macam-macam contoh lain ya. Mulakan daripada yang kecil itu. Sebab tu kalau kita lihat seseorang itu, dia baru belajar tentang sunnah, baru tahu 1-2 hadis, tetapi kita lihat makin lama makin banyak yang dia tahu. Makin lama makin besar sunnah-sunnah yang dia tahu ya. Selain surah Maryam, boleh juga rujuk surah Muhammad, surah nombor 47 ayat nombor 17. Surah nombor 47 ayat nombor 17, Allah Subhanahu taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallazina ihtadau zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang menerima hidayah, zadahum, kami menambah hidayah mereka, wa atahum taqwahum, dan kami mendorong atau membantu atau mengurniakan kepada mereka ketakwaan mereka. Bukan sekadar dapat hidayah, tetapi juga dapat ketakwaan. Takwa ni memang sesuatu yang kita yang kena usahakan, tetapi Allah bagi dorongan, Allah bagi kemudahan untuk dia mudah bertakwa kepada Allah SWT. Macam mana nak dapat ini? Formula dia apa? Wallazina ihtadau zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang menerima hidayah, zadahum huda, kami menambah kepada mereka hidayah, wa atahum taqwahum, dan kami membantu, mendorong, membimbing mereka untuk meningkatkan lagi ketakwaan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, apa lagi yang kita nak? Inilah yang kita nak sebenarnya. Kadang-kadang kita ni, bila nak dapat hidayah? Tak. Kita jumpa hidayah yang kecil, itu yang first kita ambil. Bila kita ambil tu, it will be the starting point. Allah SWT akan ajar kita melalui buku-buku yang Allah sendiri akan beri hidayah. Bila kita nak beli, kita akan beli buku yang bagus. Tak, saya teringat buku yang sekarang ni sedang panas ya. Sekarang ni awal Disember 2021 yang sedang panas, ada sebuah buku tentang mengimani sifat tangan bagi Allah ya, yang baru dilarang oleh Jabatan Agama, dan buku itu pula menjadi laris ya. Jadi antara hidayahnya Allah menunjuk kita buku yang patut kita beli dan baca. Antara hidayahnya Allah menunjukkan kepada kita video YouTube dari penceramah yang amanah, yang jujur ilmunya untuk kita dengar dan belajar. Apabila ada penceramah yang bagus datang di masjid, surau rumah kita, Allah sendiri menggerakkan hati kita, hari ni aku rasa nak pergi dengar lah. Pergi dengar, tengok-tengok, memang yang bagus. Jenis yang lara, jenis yang lawak-lawak, jenis yang makin hamun tu, Allah sendiri akan memberatkan hati kita, tak payah pergi. Ya? Kita pun duduk rumah dengar kuliah YouTube 10 kali lagi bagus daripada dengar penceramah seperti itu. Tapi jika datang ahli ilmu, bezakan ya penceramah dengan ahli ilmu. Penceramah tu cakap je, kemudian mengikut jumhur ulama, mengikut mazhab Syafi'i, mengikut jumhur ulama, dalil tak ada. Tanya dalil kena marah. Okay? Tapi bila ahli ilmu datang, kita tak tahu pun, tapi hari tu tergerak nak pergi masjid dengar.
Dengar-dengar, banyak manfaat kita dapat. Banyak ayat Quran kita belajar. Banyak hadis kita belajar. Banyak kaul ulama yang mentafsirkan, yang mensyarahkan hadis tu. Lalu kita terima ayat itu, kita terima hadis itu, kita mempraktikkannya. Allah akan tambah kita lagi. Sebab itu anda lihat orang-orang yang pada mulanya baru bertatih berpegang pada 1-2 hadis. Tapi lepas minggu, 2 minggu, 3 minggu, makin banyak hadis yang dia pegang. Makin banyak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau tahu dan yang beliau amalkan. Sebab apa? Allah yang memberi, Allah yang menambah hidayah kepadanya dan membantu dia menjadi seorang Muslim yang bertakwa. Bukan saya cakap kosong tuan-tuan, saya bercakap berdasarkan dalil ayat ke-17 surah Muhammad. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ayuh kita menjauhi bid'ah yang sekecil-kecilnya. Bid'ah yang kecil itu pun. Sebab bila buat bid'ah, orang tegur, kita berpaling. Tak habis-habis dia orang ni zikir bid'ah saja. Tak habis-habis dia orang ni menerakakan orang saja, menyesatkan orang saja. Padahal yang orang tu sampaikan ialah sama ada ayat Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, kita tegur doa tu hendaklah secara bersendirian dan perlahan. Apa salahnya? Kan benda baik. Yang dia tu, yang dia berpaling itu ialah ayat 55 surah Al-A'raf. Kalam Allah, firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 55. Jadi dia berpaling daripada situ. Daripada situ Allah akan palingkan hati dia, Allah akan tutupkan hatinya, Allah akan sumbatkan telinganya sampai makin lama makin besar bid'ah yang dia buat. Atau contoh lain, kita tegur seseorang yang berzikir secara kuat. Kita tegur, alah kau ni geng-geng Pak Wahab, tak habis-habis. Kan zikir secara kuat tu bagus. Orang semua buat kat Malaysia ni. Apa yang kau bising-bising sangat tu? Zikir secara kuat ni lebih baik daripada orang yang joget TikTok ke apa semua tu. Padahal yang kita tegur itu ialah apa? Firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-A'raf ayat 205. Lalu dia berpaling daripada ayat Allah. Palingan itulah yang menyebabkan dia makin lama makin jauh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang bila lihat saya dan geng ni, benda-benda kecil pun nak tegur, benda-benda kecil pun nak dibida'ahkan, benda-benda kecil pun apa tak. Tuan-tuan dan puan-puan, daripada benda kecil itulah yang menjadi titik permulaan, the starting point of bagi seseorang itu bid'ah dia, starting point untuk jadi lagi banyak, lagi besar. Jadi benda kecil itu daripada awal lagi jauhkan. Jangan, tak, saya nak tinggalkan bid'ah yang besar-besar, bid'ah kecil-kecil ni tak apa. Tahu, daripada bid'ah yang kecil itulah yang akan bermula menjadi besar-besar. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, saya dan geng ni kalau lihat, benda kecil pun dia nak cerita. Benda berdoa di dalam solat, di luar solat pun dia nak cerita. Tak, itulah benda kecil yang menjadi titik permulaan. Sebab apabila anda mula ikut sunnah Nabi untuk berdoa dalam solat, ketika sujud, mana-mana sujud, dan juga tasyahud akhir sebelum beri salam. Satu sunnah, anda baru dengar, oh ya ke? Sebab saya ada buat video topik ni. Kalau tengok bahagian komen, ramai yang komplain. Benda ni pun nak bising. Benda ni pun nak kecoh. Suka hati lah doa bila. Mereka meremehkan sunnah Nabi SAW. Mereka berpaling daripada sunnah Nabi SAW. Padahal, ada sebagian orang lain pula, oh ini sesuatu yang baru, terima kasih. Ini sesuatu yang baik saya akan amalkan. Bila mereka terima dan amalkan, mereka ambil satu hidayah yang mungkin kecil, doa ketika sujud, doa ketika tasyahud sebelum beri salam. Tapi that will be the starting point of Allah guiding them to more sunnah of the Prophet. Allah guiding them to be a better Muslim yang bertakwa. Dari situlah ia bermula. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, fahamlah kenapa saya dan geng. Saya dan geng ni geng apa? Geng hadis sahih boleh, geng wahabi boleh, geng salafi boleh, geng sunnah boleh. Kami orang-orang yang menyeru kepada Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan kefahaman generasi salafus soleh. You can call us whatever name you want. We invite you to the words of Allah, to the sunnah of the Prophet, based on the practice, based on the understanding of the pious predecessors. Okay? Nak panggil apa pun boleh. Perkara kecil-kecil itulah yang kalau anda dengar, anda amalkan, ia menjadi titik permulaan. Allah akan buka, tunjuk banyak lagi hidayah-hidayah tu
Mungkin dengan karunia Allah, dengan anugerah Allah, Allah bagi ilham. Tapi lazimnya Allah akan beri kita petunjuk. Kita nak dengar YouTube channel mana. Kita nak dengar YouTube penceramah mana. Kita nak baca buku yang mana. Kita nak baca laman web yang mana. Kita Google pun, sesuatu persoalan, Allah akan dengan kuasanya, dengan izinnya, rujukan yang pertama keluar tu memang yang bagus, memang yang betul. Okey, ini semua dengan kekuasaan Allah, kita tak boleh menafikannya, ya. Jadi perkara kecil inilah tuan-tuan puan-puan beri perhatian, ya. Macam saya bagi contoh-contoh tadi, dan dari situlah kita akan belajar makin banyak sunnah. Baik, jadi kembali kepada soalan fitnah macam mana ni kalau orang tu menyelisihi Rasulullah. Fitnah apabila dia menyelisihi berarti dia berpaling daripada hidayah Allah dan Rasulnya, berpaling daripada Al-Quran dan Sunnah. Maka di situ akan bermulanya titik permulaan fitnah. Dia akan menjadi semakin jauh daripada Al-Quran dan Sunnah. Sehingga bid'ah yang dibuat itu kecil, besar. Kecil, banyak. Sedikit, banyak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayo kita tinggalkan bid'ah yang sekecil-kecilnya dan kita mula ambil dan praktikkan sunnah Rasulullah SAW. Walaupun yang sekecil-kecilnya, ya. Banyak kali saya ulang. Baik, okey. Jadi sehingga sini saja dahulu, ya. Saya nak tekankan, ayo ingat ayat-ayat tadi, ya. Bukan sembang kosong, bukan sembang kari, ada dalil-dalilnya dan jelas disebut, ya. Okey, sehingga sini saja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.